keadaan Ibn Abbas mendengar adanya zikir yang diangkat lepas pada salat, hanyalah Nabi nak mengajar kepada para sahabat. Selain daripada itu Nabi diam. Sebab kita doa, kita berdoa kepada Allah supaya sesuatu benda antara urusan kita. Okey? Even sekalipun kata Imam Syafi'i, doa selepas pada salat menjadi yang paling baik adalah doa bersendirian. Wa akhtaru lil imam wal ma'mum ay yadhkurallah ba'da al-insirafi min as-salati wa yakhfiyana adh-dhikra. Aku memilih pandangan supaya selepas bersalat itu imam dan makmum berzikir. Wa yakhfiyana adh-dhikra, kata Imam Syafi'i, tapi dia menyembunyikan zikir dia. Okey? Dan doa zikir tu adalah benda yang sama. Kadang-kadang permintaan kita lain daripada imam, lain daripada makmum. Imam malam ni Liverpool lawan, dia penyokong Liverpool. Makmum doa supaya Moyes kena pecat. Okay? Kan tak jadi sama. Yang faham-faham lah. Okay, perempuan kurang sikit. Okay? Jadi doa itu tak selari. Permintaan itu diri kita sendiri. Berbeza dengan orang yang lain. Oleh itu, saya tak katalah supaya ni. Cuma kadang-kadang apabila kita faham bagaimana zikir. Sebab tu kadang-kadang orang buat qasidah, tapi dia letak selawat perdana. Tuan-tuan, selawat telah pun ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis. Kepada para sahabat kata, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami nak bersalawat? Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para sahabat tanya dan Nabi jawab. Tapi kalau kita ya Hanan apa, itu qasidah, tak ada salah, tapi jangan letakkan benda tu selawat. Sekarang cuba tanya kadang budak sekolah, macam mana selawat? Ya Hanana. Itu bukan selawat, itu qasidah. Qasidah ni nak menyanyi, terpulanglah. Kalau qasidah perdana nak letak buat tepi, terpulanglah. Tapi jangan letak selawat perdana. Sebab dia ada kontradik antara selawat dan juga qasidah. Selawat dah diajar. Okey? Tapi qasidah terpulang pada kita. Saya ingat untuk mengatasinya, tak ada benda ubat, kata Nabi SAW. Bila datang kepada orang khabar pada satu perkara sehingga Nabi marah, Nabi kata syifa'ul ai as-su'al. Okey, hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Kitabut Taharah. Nabi kata ubat kepada kebodohan, kejahilan itu adalah bertanya. Maksudnya belajar. Kita belajar. Dan manusia ini akan diddu ma jahal. Dia akan melawan benda yang dia jahil. Kalau benda ni ada tak, kita kata balik pada Quran dan Sunnah, ada tak benda ni? Sebab kita sandarkan benda ni kepada Islam, betul? Ini adalah selawat, inilah seni. Nanti dulu tengok dulu Quran kata apa, Sunnah kata apa. Ada Nabi ada buat, approve, endorse. Tak ada, kita kena tawakuf, berhenti dulu. Mana yang Nabi buat, mana yang tak buat. Senang. Agama ini ada rujukan. Dia bukan semua orang boleh sesuka hati. Okey, wallahu a'lam. Soalan yang pertama, bagaimana untuk menilai sesuatu hukum itu benar atau menyeleweng? Nak memastikan bahawa sesuatu perkara itu benar dan tidak salah untuk diikuti. Kalau dikaji ada pelbagai pendapat. Soalan ni hampir dengan satu lagi soalan berbunyi, Ustaz ada menyatakan bahawa Ustaz bukan maksum. Betul, boleh jadi mereka betul, boleh jadi mereka salah. Macam mana nak pastikan sama ada oleh Ustaz Badrul dan Ustaz Abu Hafiz bahawa tidak menyeleweng daripada ilmu Islam? Ya, selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengikut penafsiran yang tepat sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, dan kita yakin itu adalah jalan yang benar. Kalau masih ada sesuatu yang tidak memberi kepuasan kepada hati kita,
Maka kita bangun salat di waktu malam, baca doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma hdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Yang mana satukah yang benar? Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkaulah yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Apabila berlaku banyak pandangan, kita perlu lihat pandangan ni ada dua bentuk. Sama ada ianya khilaf yang muktabar ataupun khilaf yang tidak muktabar. Kalau khilaf yang muktabar adalah khilaf tanawwu', khilaf kepelbagaian yang diiktiraf di sisi syarak, cuma dia berbeza mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang lebih kuat, mana yang tidak kuat. Walaupun berbeza tetapi ianya betul. Ada seorang sahabat, contohnya dua orang sahabat yang bermusafir, kemudian mereka singgah di satu tempat untuk bersolat, tetapi tidak ditemui air. Maka kedua-duanya bertayamum. Setelah selesai solat dengan tayamum tadi, mereka menyambung perjalanan. Belum habis lagi waktu solat, jumpa semula air. Mungkin tempat tadi belum ada air, tapi jumpa tempat lain ada air. Salah seorang sahabat mengulang balik solat tadi, kita kata solat zuhur, solat tu diulang sebab dia dah jumpa air. Seorang sahabat lagi tidak mengulangnya. Apabila pulang ke Madinah, yang mana satu betul, yang mana satu, Nabi kata dua-dua betul. Adapun kamu yang ulang balik solat kamu, solat pertama dengan tayamum, solat kedua dengan wuduk, kamu mendapat 2 pahala. Adapun yang tidak mengulang solatnya memadai solat yang dilakukan dengan tayamum, maka kamu telah asabta sunnah, tindakan kamu telah menepati sunnah. Walaupun yang solat sekali itu yang lebih tepat, tetapi tidak dinafikannya solat sekali lagi pun betul juga. Jadi berbeza antara rajih dengan marjuh, tidak berlaku penyelewengan. Itu khilaf yang tanawwu'. Tapi kalau khilaf yang tudad, yang saling bercanggah, antara satu pendapat yang ada nas, satu pendapat yang langsung tak ada nas. Contohnya kita kata, adakah kita buat majlis tahlil kematian itu sesuatu yang dianggap menyeleweng ataupun tidak? Orang katanya menyeleweng atau tidak? Sama ada kita nak hadiahkan pahala tahlil ke, tasbih ke, tahmid ke, takbir ke, itu terpulang kepada kita. Tetapi para ulama tidak bersepakat sama ada amal badaniyah ini sampai atau tidak pada semati. Tetapi doa itu sampai. Adapun kita membuatnya dalam bentuk kaifiat yang sebegini, kaifiat, pendekatan sebegini, berhimpun, ada buat makan minum, kemudian dimulakan dengan dia punya skripnya, ila hadratina Fatihah, ada Fatihah, ada baca ayat kursi. Skrip itu tidak ada dalam mana-mana riwayat. Jadi segi kaifiat itu menyeleweng, dari segi tujuan itu tidak menyeleweng. Tujuannya untuk mendoakan kebaikan pada si mati. Sebab amalan itu dari segi dalilnya tidak ada dalil langsung. Ada yang mengatakan tak apa buat pun, usah ulama berbeza pendapat. Tak, ulama hanya berbeza dari sudut sampai atau tidak pahala amalan tadi. Tetapi ulama tidak berbeza bahawa kaifiat sesuatu amalan tidak boleh direka tanpa ada nas. Jadi cara nak selesai, kita kena faham sesuatu hukum agama itu berdasarkan pemahaman as-salafus salih. As-salafus salih. Baik, apakah yang dimaksudkan masalih mursalah? Masalih mursalah adalah urusan-urusan dunia yang memberi kebaikan kepada agama. Masalih mursalah ni cukup banyak berlaku zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab selama 10 tahun. Dia membina penjara contohnya untuk memberi hukuman kepada orang yang bersalah. Kemudian memperkenalkan sistem gaji untuk tentera pergi berperang. Itu tidak ada dalam nas, tetapi ia adalah urusan dunia yang memberi kebaikan dari segi agama. Maka dia dipanggil masalih mursalah. Bolehkah dimakan sembelihan daripada ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah ni ada dua. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan seseorang menjadi kafir dengan sebab bid'ahnya. Itu bid'ah dari sudut akidah. Ataupun orang yang terlibat dengan bid'ah yang dari sudut amalan, sebenarnya harus boleh makan. Sebab kita tidak tahu, walaupun orang tu kita tidak tahu, kalau kita nak hukum dia sebagai ahlul bid'ah, sejauh mana nilai bid'ahnya kita tak tahu. Kecuali kalau kita berinteraksi dan berhubung dengan dia,
Adakah dia melakukan bid'ah dalam keadaan dia sedar bahawa itu adalah bid'ah? Tetapi sebaiknya dia perlu dinasihati. Penjelasan itu ada diberikan oleh Ar-Ruhaili, Asy-Syaikh Ar-Ruhaili dalam buku dia berhubung dengan Mauqif Ahli Sunnah min Ahli Bid'ah wal Ahwa. Jadi perlu dilihat adakah sejauh mana tahap bid'ah itu. Adakah bid'ah yang sampai memberi kesan kepada akidahnya ataupun tidak. Sebagai orang awam, sukar untuk bezakan yang sahih atau sebaliknya. Maka di sinilah perlu kepada kita bertanya kepada orang yang kita siqah dengan ilmunya. Kalau kita nak pastikan sesuatu itu sahih ataupun tidak, maka kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Mungkin dia boleh merujuk kepada pandangan-pandangan yang lebih kuat dalam kalangan ulama muhakkik, ulama yang telah membuat semakan, supaya kita berpegang kepada yang paling aqwa ataupun yang paling arjah, yang paling kuat, yang paling rajah. Berdasarkan kepada ayat fasalu ahla dzikr, tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Perlu kepada bertanya. Untuk orang awam yang tidak mampu untuk memerhati nas, maksudnya kalau baca Quran dia tak mampu untuk faham apa istinbat hukum daripadanya, maka dia boleh bertanya kepada orang yang lebih tahu. Syifa'ul ayyi as-su'al, telah disebut hadis itu oleh Ustaz Abu Hafiz tadi. Obat bagi penyakit jahil dan penyakit tak tahu adalah bertanya kepada yang lebih tahu. Pastikan yang dijawab itu, apa yang dijawab itu ada hujah, ada fakta. Jadi kita kena ikut apa yang kita lebih yakin daripada ilmu. Tolong jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ijma' dan qiyas. Ijma' ialah kesepakatan para ulama mujtahidin selepas kewafatan Nabi SAW dalam mana-mana urusan hukum agama. Kesepakatan, ittifaq para ulama selepas wafatnya Nabi SAW dalam mana-mana hukum agama. Kalau perkara itu jelas sudah ada zaman Nabi, maka begitulah. Kalau tidak ada zaman Nabi, maka tidak adalah. Tetapi adapun ijma' merujuk kepada perkara yang telah disepakati oleh al-mujtahidin dalam sesuatu urusan hukum selepas wafatnya Nabi SAW. Kalau kita nak mengatakan sesuatu itu ijma' padahal ianya tidak ijma', maka ia adalah satu kesilapan. Baik. Qiyas dan tidak qiyas ni perbandingan antara satu hukum yang lama dengan hukum yang baru. Ulama mengkiaskan haramnya dadah kerana ada kesan mudarat sebagaimana mudarat yang ada pada arak. Kalau dulu ketika pertama kali muncul rokok, ada ulama mengatakan makruh sebab mereka mengkiaskan dari sudut baunya. Bau rokok itu sama dengan makanan, seperti kalau orang makan bawang merah ke bawang jeruk, bawang yang berbau, maka makan yang berbau menyebabkan makruh. Itulah hukum pertama selepas kewujudan rokok. Hukum tu atas kias, perkara yang lama, perkara yang baru. Cuma kadang-kadang berlaku persoalan kalau dikiaskan perkara yang asalnya. Kita melihat perbahasan di kalangan ulama, terkemudian apabila sebahagian ulama fiqh mengkiaskan perlunya sama apa dia yang khinzir, sebab dikiaskan kepada anjing. Sebab hukum asal dalam sunnahnya adalah basuhlah bekas minuman kamu, makanan kamu apabila terkena jilatan anjing sebanyak 7 kali basuhan. Nas hanya menyebut uluhul kalb, jilatan anjing. Tetapi ada ulama yang meluaskan kefahaman tadi dengan mengkiaskan kepada khinzir. Jadi sini pun satu persoalan, adakah ia satu kias yang benar atau tepat? Ia ada perbahasan dalam kalangan tengah ulama. Kita mengira ia adalah umur ijtihadiyah, perkara ijtihadiyah. Jadi kita sebagai awam, kita ikut setakat yang kita tahu. Apa-apa yang kita tidak tahu, kita dimaafkan. Sebab itulah belajar ni satu proses yang tidak ada noktah. Kena faham, belajar ni tidak ada noktahnya. Bukan bermakna bila kita belajar dah habis dah dulu. Masa kelas fardu ain sekolah dulu, kita tak payah ngaji dah, kita reti dah, pandai dah belakang. Tak.
Urusan belajar ni satu urusan yang tidak ada noktahnya. Selagi kita masih bernyawa, masih hidup, kita perlu belajar. Dan apabila belajar, di situlah kita kena upgrade amalan kita sejajar dengan peningkatan ilmu dan kefahaman kita, untuk kita baiki sedikit demi sedikit. Tak ada guna kita belajar 10 tahun tapi amalan kita serupa 20 tahun lepas, tak ada perubahan. Ada orang yang tidak boleh menerima hujah ilmu dengan alasan saya dah biasa dah macam ni. Dah biasa macam ni, akhirnya dia berpegang kepada kaedah atas kebiasaannya. Cara begitu adalah silap bila kita bercakap dari sudut metodologi ilmu. Wallahu a'lam. Satu soalan kita akhir yang kita dapatkan pada saya, Ustaz, dia menyebut hadis tidak dibenar ditulis di zaman Rasulullah SAW. Tetapi menurut sumber-sumber lain termasuk Maulana Muhammad Asli Yusuf Allah, sahabat tertentu dibenarkan oleh Rasulullah SAW menulis ini. Mana ada hadis yang ditulis oleh sahabat lain. Sila Ustaz semak betul mengenai perkara ini. Allah alam, yang pertama, saya tidak nafikan adanya wujudnya perkara ini. Bahkan saya sebutkan tadi antaranya adalah Sahifah As-Sadiqah oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As, yang kemudian sahifah ini diturunkan kepada cucu dia, yaitu Amr bin Shu'aib, seperti mana riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Ada juga disebutkan juga Sahifah Ali bin Abi Talib, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Disebutkan juga Sahifah Sa'ad bin Ubadah. Dan juga ada ketika Nabi SAW di Arafah, Nabi kata uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abi Syah. Tetapi yang saya katakan di sana, para ulama berbeza ketika adanya larangan. Semua siapa yang belajar tadwin sunnah dan siapa yang belajar hadis, dia akan tahu Nabi SAW kata man kataba anni falyamhu, siapa yang menulis daripada aku hendaklah dia dihapuskan, maksudnya dia padam. Di situ menjadi perbincangan di kalangan muhaddis. Kenapa Nabi larang sedangkan wujud benda ini? Itu yang menyatakan bahawa larangan asal Nabi adalah ditakuti dia bercampur antara Quran dan juga sunnah. Itu asas dia yang difahami. Sebab ada dua arahan yang berbeza. Bahkan Nabi tidak menyuruh. Nabi tahu Abdullah bin Amr bin Al-As tulis, antara yang paling ramai di kalangan sahabat yang menulis tentang Nabi. Tetapi penulisan itu kita kena tahu, dia ada beza antara tadwin, dia ada beza antara kitabah, dia ada beza antara ta'lif. Tiga perkataan ini dan lebih daripada itu, dia mempunyai significant difference. Okey, satu penulisan yang berbeza. Penulisan yang dibuat ataupun pengumpulan hadis secara sistematik yang disusun mengikut abwab fiqhiyah oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muwatta, berbeza antara mungkin daripada Az-Zuhri, Syihab bin Az-Zuhri dan sebagainya. Ini dalam ilmu hadis detail disebutkan. Okey, kalau kata penulisan itu larangan Nabi, Aisyah ada simpan. Besok pagi Abu Bakar dia mimpi dia tidur tak boleh. Pada besok pagi dia takut dan dia bakar. Lebih daripada itu kita akan jumpa. Sebab itu bukan katakan bahawa yang katakan tidak ada itu bukan kerana tidak ada, kerana wujudnya larangan Nabi SAW. Dalam waktu yang sama ada sahabat yang buat, Nabi biarkan. Dalam waktu yang lain Nabi suruh orang tulis. Cuma gaya penulisan itu berbeza. Zaman Nabi tak ada kitab macam Sahih Bukhari. Mereka hanya buat catatan peribadi sahaja. Sebab itu adanya pada ada pada Ali bin Abi Talib, ada pada Abdullah bin Amr bin Al-As. Tak ramai. Cuma ada tak penulisan rekod itu? Ada. Dan jangan nafikan juga, ada juga larangan Nabi. Sekiranya tidak, perbuatan Abu Bakar pada zaman dia bakar. Okey, saya tak nak bawa benda ni very academic dan dia khilaf yang begitu banyak. Cuma kita perlu mengakui bahawa di sana kedua pandangan ini wujud. Okey. Dan untuk detail, banyak buku lagi kita boleh baca berkaitan dengan tadwin sunnah. Masa saya degree, kami mengambil ialah satu subjek khas, satu semester untuk tadwin as-sunnah. Okey. Dan alhamdulillah kita dah cek awal dan alhamdulillah kita pun bolehlah skor dengan subjek tersebut. Okey. Alhamdulillah kita bukan
apa sekadar kata begitu. Cuma pagi ini saya tak bentang ini untuk pengenalan, bukan? Okey, kalau saya buka benda tu dan di belakang juga tidak begitu detail bab ni, jadi saya takut yang hadis pun belum lagi nak membezakan antara sahih, dhaif, maudhu', mursal. Kita akan jumpa muqatti', kita akan juga mu'dhal, kita akan jumpa hadis riwayat hadis tadlis, lebih banyak. Jadi sekadar itu wujudnya kesedaran, awareness bahawa di sini ada perbincangan yang menarik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, agak semua soalan itu terjawab dan sampai sini dulu kita punya majlis. Selepas daripada sesi soal jawab ni, Anda sendiri boleh buat kesimpulan bahawasanya perjalanan kita ni masih panjang. Untuk kita dapat satu kebenaran, untuk kita pegang betul-betul, perlu proses yang panjang. Bagaimana yang telah dinasihatkan oleh Ustaz Badrul Syah dan Ustaz Abu Hafiz sendiri, kita perlu banyak doa dan perlu banyak lagi mencari. Bukan hari ni kita buat keputusan lalu, ini salah, ni betul. Tak. Kita masih banyak lagi perlu cari. Jadi sedikit iklan lah. Malam ni kuliah Abu Hafiz di Masjid Paya Rambah. Siapa rasa soalan dia tak ada nak atak ni ataupun tertinggal, malam ni boleh bawa ke Masjid Paya Rambah. InsyaAllah diterima. Jadi terima kasihlah kepada pihak Senaharian dan kepada ustaz-ustaz dan para hadirin dan hadirat sekalian kerana sudi menjayakan bagi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.